السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata dia, ala uhaddithukum anni wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qulna bala. Qalat lamma kanat laylati allati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha indi inqalaba fa wada'a ridaahu wa khala'a na'layhi fa wada'a 'inda rijlihi wa basata tarafa izarihi ala firashih wantaja'a falam yalbath illa raysa ma zanna anni raqadtu fa akhadha ridaahu ruwaidan wantalaqa ruwaidan wa fataha al-baba ruwaidah fa kharaja summa ajafahu ruwaidah faja'altu dir'i fi ra'si واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت وأسرع فأسرعت فهرول وهرولت وأحضر وأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فقال ما لك يا عائشة حشا رابية؟ قالت لا شيء. قال لتخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير؟ قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت قلت مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم. قال فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته وأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت قد رقدت وكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال جبريل إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع
fatastaghfir lahum. Qultu kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Qal qawli assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insyaallahu lalahiqun. Atau kama qal, hadis sahih rawahul Muslim. Dalam sebuah hadis yang agak panjang malam ni, diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang merupakan isteri kepada Nabi SAW, nama dia Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata dia kata kepada sahabat, ala uhaddithukum anni wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada sahabat-sahabat, dia kata, mau dah hampa aku cerita kepada hampa ada satu hadis. Yang hadis ni memang terjadi kepada aku dan juga daripada Nabi SAW. Maka sahabat Nabi pun kata, bala, kami nak tahu hadis apa nak cerita, apa kisah nak cerita ni. Kata Aisyah, lamma kanat laylati allati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha indi. Aisyah kata cerita ni ketika mana malam Nabi SAW gilir aku. Nabi ni bini dia ramai, malam gilir Aisyah radhiyallahu taala anha, malam tu gilir Aisyah. Aisyah kata, inqalaba fa wada'a ridaahu wa khala'a na'lai. Benda ni ataupun kisah ni dia jadi ketika mana kami nak tidur dah. Aisyah kata, waktu tu aku duduk dengan Nabi SAW dalam bilik, kami duduk dua orang. Nabi SAW inqalab, Nabi dia buka baju dia, fawadda'a ridaahu, dia buka baju, dia sangkut dekat katil, lepas tu dia buka selendang hak ada kat Nabi, dia letak atas katil. Wa khala'a na'laih, Nabi buka kasut dia, Nabi tolak masuk bawah katil. Fawadda'a inda rijlaihi, dan Nabi SAW dia letak kaki dia tu atas kaki aku. Itu memang Nabi dia kalau dengan isteri dia cukup akrab, apatah lagi ketika mana atas katil dia. Nabi letak kaki dia atas kaki Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian wabasata tarafa izarihi ala firashih. Sebelum nak tidur tu Aisyah kata Nabi SAW dia akan ribah dulu katil. Memang sunnah Nabi suruh ribah katil dulu. Ribah katil, takut-takut ada benda apa atas katil tu kita tak tahu. Kemudian Nabi meletakkan izar, dia meletakkan satu kain di atas firashih, di atas katil tu sebagai lapik. Orang kata apa, macam apa nama ni lah, sapra ke apa dia panggil kan, dia lapik atas katil tu. Kemudian wattaja'a falam yalbas illa raisa ma zanna anni raqadtu. Nabi terus baring, dan setelah lama Nabi SAW baring, kata Aisyah, Nabi baring tu aku nampak Nabi tutup mata dah, memang nampak macam Nabi tidur, dan aku pun pejam mata dah waktu tu. Aisyah kata sambil-sambil duk pejam mata ni, sambil duk, orang kata apa, duduk meliu apa dia panggil kan, antara sedang dengan nak lena waktu tu, sedang dengan nak lena. Tiba-tiba Aisyah kata aku berasa Nabi SAW fa akhadha ridaahu ruwaidan. Aku berasa Nabi hak duduk sebelah aku tadi, hak kaki Nabi dia letak atas kaki aku tadi, mula aku duk rasa macam Nabi duk bergerak. Nabi duk bergerak bangkit. Kemudian Aisyah pun dia jelin Nabi SAW dalam keadaan dia tak buka biji mata lah. Dia tak buka mata dia, duduk tengok lagu tu. Sebab Aisyah dia duk ingat Nabi dah tidur, dan Nabi SAW pun duk ingat Aisyah dah tidur. Jadi Nabi pun pelan-pelan Nabi bangkit. Aisyah kata aku nampak daripada mata aku tu, nampak Nabi SAW akhadha ridaahu ruwaidan. Nabi ambil kain selendang dia di katil tu, Nabi ambil pelan-pelan, Nabi ambil slow-slow. Kemudian Nabi pakai baju pun pelan-pelan. Wantalaqa ruwaidan, Nabi berjalan nak keluar daripada bilik.
Nabi dah bangkit daripada katil, Nabi dah pakai baju, Nabi dah pakai rida dia, kemudian Nabi nak berjalan tu, Nabi jalan slow-slow. Nabi solok kaki masuk dalam dalam sandal dia, dalam kasut tu pun slow. Kemudian wafatahal baba ruwaidan. Nabi pi dekat pintu, Nabi buka slow-slow pintu tu. Kan? Fa kharaja, kemudian Nabi keluar. Summa ajafahu ruwaidan. Bila Nabi keluar, Aisyah duk tengok Nabi duk buka pintu, Nabi keluar, lepas tu Nabi tarik pintu pun slow-slow aja. Maknanya apa? Tak mau bagi Aisyah jaga. Tak mau bagi Aisyah jaga. Bila Nabi dah keluar macam tu, faja'altu zir'i fi ra'si. Aisyah pun dia terus celek biji mata tu. Dia main dalam hati dia satu perasaan, malam ni malam aku. Yang Nabi ni Nabi mana pula ni? Dia main macam tu. Kan? Kemudian Aisyah kata apa? Aku terus mangkit. Lepas Nabi keluar, aku terus mangkit. Kemudian aku capai satu selendang, aku capai satu kain, dir'i fi ra'si. Aku balut kepala aku, buat macam kain kelumbung. Waqtamartu, kemudian aku ambil satu lagi kain, aku tutup muka aku, buat serupa dengan purdah. Wa taqanna'tu izari, aku balut badan aku dengan kain selendang. Summan talaqtu ala ithrihi hatta ja'al baqi'. Aku buka pintu, aku duk tengok mana Nabi SAW. Nabi dia main rasa, orang kata apa, rasa sayau ke apa ke. Kan? Nabi pun dia tengok Nabi berjalan, dan Aisyah pun dia mengikut Nabi SAW pelan-pelan. Dia kata dalam hati tu dia fikir, kalau kita ni orang lah, dia kata orang tua ni nak pergi mana tengah malam ni. Kan? Aisyah ikut dia pelan-pelan. Rupa-rupanya sampailah kepada Baqi', perkuburan Baqi'. Baqi' di mana tuan-tuan? Dia belakang daripada Masjid Nabi SAW. Itu Baqi'. Faqama wa atala al-qiyam. Aisyah kata aku slow aku ikut Nabi. Aku pijak pelan-pelan atas tanah ni, sampailah kepada satu tempat aku sembunyi. Aku tengok Nabi duduk di Baqi', kemudian Nabi faqama wa atala al-qiyam. Nabi berdiri di kubur Baqi' tu. Summa rafa'a yadayhi salasa marrat. Kemudian Nabi angkat tangan. Nabi baca doa begitu panjang. Lepas tu Nabi buat turun tangan. Sambil Nabi duk baca apa, duk cakap apa. Kemudian Nabi angkat pula kali kedua. Nabi buat turun. Kemudian Nabi angkat kali ketiga. Nabi buat turun. Maknanya Nabi mendoakan orang-orang yang duduk dalam perkuburan Baqi' tu. Aisyah kata aku duk usah Nabi SAW. Kan dia nak buat apa lagi lepas ni. Summan haraf. Kemudian Nabi pun kalih, seolah-olah macam nak balik daripada rumah. Bila Nabi nak kalih mai, Aisyah pun fanharaf tu, aku pun kelang kabut lari balik. Aisyah kata waktu duk lari balik itu, aku duk berasa Nabi duk ada di belakang. Nabi mula duk ligan dah, Nabi perasan dah, kata aku duk tengok dia, tapi Nabi tak tahu siapa yang duk tengok tu. Wa asra' fa asri'tu, Nabi dia langkah tu dia bagi cepat. Aisyah kata fa asri'tu, aku pun bagi lagi cepat. Pasal aku tak mau diketahui oleh Nabi SAW. Faharwala waharwaltu, Nabi pula lagu duk lari-lari anak pula, nak lagi cepat. Maka Aisyah kata waharwaltu, aku lari lagi cepat. Wa ahdara wa ahdartu fasabaqtuhu, aku sampai dalam rumah lebih daripada sebelum daripada Nabi SAW sampai. Kan? Makna dia Aisyah sampai dulu. Aisyah lari lagi awal. Nabi nampak macam ada orang yang duk intip Nabi, ada orang yang duk usah Nabi. Nabi pun cepat untuk nak tahu siapa duk usah Nabi tu. Aisyah lari, dia berdesuk sampai tak nampak dah, masuk dalam rumah. Bila masuk dalam rumah, Aisyah kata fadakhaltu falaysa illa an ittija'tu, aku masuk dalam bilik, aku rongkai pergi habis semua hak selendang hak aku pakai, aku letak, aku tidur atas katil, aku buat-buat macam tengah lena. Yang kata Aisyah ni tuan-tuan. Lepas tu Nabi SAW pun dia buka pintu pelan-pelan, Nabi pun masuk. Bila Nabi masuk, Nabi main tidur sebelah Aisyah. Bila tidur sebelah Aisyah, Nabi SAW duk nampak Aisyah ni wahsyan rabiyah. Nampak Aisyah ni, napas dia ni turun naik. Mau tak turun naik kelang kabut kuntau daripada Nabi tadi ni. Lari kelang kabut daripada Nabi SAW. Nabi kata orang perempuan ni tak lena lagi, Nabi kata ni. Kemudian Nabi tanya Aisyah, malaki ya Aisyah. Aisyah, Nabi kata, tak lena lagi ke? Aisyah pun buat dia buat lagu lena.
Nabi tanya kali kedua, malaki ya Aisyah, awak ni Aisyah, awak yang hang nampak wahsyan rabian, hang nampak serupa dengan baru lepas balik daripada tempat jauh ni. Qalat, Aisyah pun dia lagu duk buka biji mata, lagu macam baru bangkit tidur. Aisyah kata, la syai', tak ada apa, awak siapa? Dia buat berlakon lagu tu pula yang kata Aisyah ni. Nabi SAW tahu kata Aisyah tak lena, dan Nabi tanya kepada Aisyah, la tukhbiranni aw la yukhriba la tukhbiranni aw la yukhbiranni latiful khabir. Aisyah, hang nak abang kat aku ke ataupun hang nak bagi Allah Subhanahu wa taala habang kat aku apa yang hang buat ni? Nabi sudah tanya macam tu. Apa kata Aisyah? Aisyah kata, qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi fa akhbartuh. Aisyah kata, demi engkau, ibu dan bapa akulah engkau ya Rasulullah. Aisyah habaq kepada Nabi SAW. Aisyah habaq apa? Aisyah kata, tadi waktu tidur dengan saya tadi, saya duk ingat kamu dah tidur. Aisyah kata, saya pun baru nak lena, tiba-tiba saya berasa kamu bangkit daripada katil, kamu pakai baju pelan-pelan, lepas tu kamu buka pintu pelan-pelan, lepas tu kamu keluar. Aisyah dia main seriau dalam diri dia, bukan seriau macam mana, malam ni gilang saya. Bila gilang saya, jangan dia buat nakai. Contoh dia macam tu lah. Kan? Maknanya gilang saya lah yang nak keluar tengah malam, lepas tu pelan-pelan punya duk buat tu pasal apa? Kan? Kalau kita tuan-tuan sekalian kenal lagu tu Jahannam. Dia kata Nabi mana pula ni, dia kata pelan-pelan lagu duk buka pintu pula ni yang duk buat nakai tengah-tengah malam ni. Kita kena awal dah. Tapi Aisyah dia tak mau nak serbu Nabi macam tu. Dia nak tengok Nabi buat apa. Dia cerita kepada Nabi SAW, dia kata macam tu. Lepas tu saya pun ikutlah kamu ya Rasulullah. Saya ikut-ikut, rupanya kamu pi Baqi'. Lepas tu kamu duk baca doa angkat tangan 3 kali apa semua. Lepas tu kamu patah balik main, saya pun dah kamu patah balik main, saya larilah balik main rumah. Takut-takut lagi kamu balik main, saya tak ada. Kan saya lari main, saya nak tahu kamu buat apa. Aisyah habang macam tu kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, fa anti sawadul ladzi ra'aitu amami. Hanglah makhluk hitam aku nampak depan aku. Memanglah makhluk hitam gelap, tak nampak apa. Hanglah orang hak hitam ada usah aku, lepas tu aku berjalan, aku nampak duk lari depan aku, hang ke? Aisyah kata, na'am, saya lah tu. Lepas tu tuan-tuan, apa kata Nabi SAW? Aisyah kata, falahadani lahdatan sadri. Aisyah kata Nabi SAW dia tepuk dada aku secara spontan. Nabi tolak aku. Nabi kata apa? Aisyah kata aujaatni. Nabi tolak aku ni, aku berasa sakit di dada aku ni. Nampak muka Nabi macam marah. Nabi kata apa dekat aku? Nabi kata azananti an yahifallahu alaiki wa rasuluh. Aisyah, hang tak percaya kat suami hang ke? Nabi sudah marah. Yang hang keluar duk pi intip aku, hang keluar duk pi riki aku ni, hang tak percaya ke aku? Aku ni Rasul, aku ni kekasih Allah. Kalau hang tak percaya kepada aku, maknanya hang tidak percaya kepada Rasulullah dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah marah. Pasal dalam diri Aisyah dia ada sikit perasaan sayau. Kan dia duk ingat Nabi nak buat benda-benda apa yang Aisyah tak suka. Aisyah pun terus, dia pun tak kata apa. Dia duduk buat suara manja, dia kata, qultu mahman yaktumin nasu ya'lamu Allah. Dia kata, dah, bukan saya tak percaya. Dia kata, apa pun, kalau saya tak habaq, kata saya tak percaya pun, kalau saya tak habaq dekat kamu Rasulullah, sudah pastilah Allah Ta'ala akan habaq kat kamu apa yang saya buat. Aisyah pujuk balik Nabi SAW. Kemudian Nabi pun, dia pun cool sikit. Nabi kata apa kepada Aisyah? Nabi kata, Aisyah, aku nak abang kat hang. Fa inna Jibril alaihi salam atani. Tadi waktu kita duk baring dua tadi ni, tiba-tiba Jibril main. Jibril bagi salam apa semua, lepas tu Jibril panggil aku. Bila Jibril panggil aku, fa akhfahu minka fa ajabtuhu wa akhfaituhu minki. Aku pun jawab balik salam Jibril dalam keadaan aku slow kan. Pasal apa? Pasal aku tak mau mengganggu hang yang sedang tidur. Nabi duk ingat Aisyah tidur. Jibril panggil aku. Lepas tu walam yakun yadkhulu alaik wa qad wada'ti siyabak. Aku pi pakai baju, aku duk pakai selendang, aku buh kasut, aku keluar daripada bilik slow-slow ni pasal apa? Pasal aku tak mau hang terjaga.
Yang aku keluar tu bukan pasal apa. Aku takut-takut. Sekali Jibril main masuk. Bila Jibril main masuk, wa zanantu qad raqadti wa karihtu an uqizaqi wa khashitu an tastauhishi. Jibril kata Nabi kata aku takut Jibril masuk sekali. Jibril nampak hang dalam keadaan tidak menutup aurat. Pasal tu aku keluar. Dia kata. Bila aku keluar, tiba-tiba Jibril habaq kepada aku. Jibril kata, inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi' fatastaghfira lahum. Jibril mai jumpa aku. Jibril kata, wahai Muhammad, ini ada arahan daripada Allah Ta'ala. Tuhan suruh hang lah ni pi ke Baqi'. Pi ke Baqi', kemudian fatastaghfira lahum, minta doa kepada mereka supaya Allah Ta'ala mengampunkan penghuni-penghuni Baqi'. Dan nampak tak? Ini arahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruhan Tuhan yang nak kena buat segera. Bila Tuhan mai habaq kepada Jibril, suruh Jibril habaq kepada Nabi Muhammad, benda ni tidak boleh dilengahkan dan ditangguhkan. Ini arahan Allah. Nabi tak mau tangguh. Pasal benda ni Tuhan suruh Nabi buat, Nabi akan buat segera. Kalau tengah malam nanti Nabi akan buat. Itu yang Nabi pegang sepanjang mendapat arahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bila Nabi habaq macam tu kepada Aisyah pun lagu duk pujuk balik Nabi SAW. Aisyah kata, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah. Yalah, tadi kamu pi ke kubur, lepas tu kalaulah saya pi juga ke kubur, ataupun kami ni orang lain pi ke kubur, kami nak kata apa di kubur? Nampak tak sekalian? Dia Aisyah ni dia pandai, psikologi tu dia pandai. Bila nampak suami lagu duk marah, suami duk terang sesuatu benda ni, nak bagi bini faham, hak bini tak apa nak percaya ni. Kalau bini nak bagi cool suami ni, dia buat serba percaya. Dan dia pun macam dia tahu cerita tu. Dia tanya pula kepada suami dia, dah kalau kata orang lain pergi kubur tu, kami nak kena baca apa? Maknanya cerita Nabi tu dipercayai oleh Aisyah. Dia pun tanya Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, kalau kami pergi kubur Baqi' tu, kami nak kata apa? Maka Nabi kata, assalamu ala ahli diyar. Kamu pergi tu mula-mula sekali kamu bagi salam kepada mereka. Macam mana cara bagi salam? Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minha wal mustakhirin wa inna insyaallahu lalahiqun. Itu ayat dia. Kita pergi kubur Baqi' ataupun mana-mana kubur, tuan-tuan sekalian, setakat kita boleh bagi salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, itu pun tak ada masalah. Tapi nak cantik lagi, nak pegang hadis Nabi baca macam mana, kita baca hak panjang tadi ni kan, kita baca yang panjang. Dan itulah bacaan yang sabit dengan hadis Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan, sengaja saya baca hadis panjang ni untuk apa? Nak abang, inilah situasi yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW. Dan situasi ini pun berlaku dalam kehidupan kita. Betul tak? Ada kehidupan kita berlaku. Cuma macam mana cara Nabi. Nabi tu buat benda betul. Kita ni buat benda tak betul. Yang tu masalah dia tu. Kita jangan duk compare dengan Nabi pula. Oh, kita lagu duduk main duk main misai atau tak misai ni. Kata Aisyah pun ada juga anak dia tak apa nak percaya kat Nabi tu. Kalau hak di rumah aku tak percaya kat aku tu, kira okey. Jangan duk compare macam tu. Bukan masalah Aisyah tak percaya. Aisyah cuma seriau saja. Di rumah kita tu memang dia tak percaya kat kita pun, kan? Dia bukan seriau, dia tak percaya kat kita. Baik, kesimpulan daripada hadis yang pertama nak abang apa, tuan-tuan? Kadang-kadang dalam rumah tangga kita ni pasti akan ada waktu cemas. Akan ada waktu yang akan berlakunya ketegangan di antara dua pihak, sama ada suami ataupun isteri. Akan berlaku benda tu. Oleh tu, bertindaklah dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh hikmah. Orang lelaki, dia kena ada hikmah. Maknanya, dia tak boleh orang kata mengikut emosi. Macam mana orang perempuan emosi, orang lelaki tak boleh ikut emosi itu. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, Allah dan Rasul dia tidak pernah curang. Allah dan Rasul dia tidak pernah khianat kepada umat dia, kecuali umat dialah yang khianat kepada Allah dan khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan yang ketiga, Islam adalah agama yang penuh dengan adab dan tata susila. Oleh tu, carilah ilmu untuk nak mendapatkan adab dan untuk nak tahu macam mana cara kita nak hidup berdasarkan ataupun berpedomankan kepada agama Islam. Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kita buka kitab Muhimmah fi ilmi hadis, kita duduk muka surat 14. Kitab Jawi muka surat 14. Tuan-tuan pasal apa duduk lagu ni? Pasal apa? Duduk serupa dengan dalam kolam ikan ni. Pasal tak? Duduk dalam gelap tu. Kan ikan lagu tu. Hak tengah-tengah ni tak ada. Waktu nak bagi makan baru keluar main. Kan? Pasal apa yang duduk dalam gelap? Awak tak main duduk depan ni. Pasal apa? Takut kat orang perempuan. Orang perempuan tak kelamaan nak tengok kan. Kami dia perempuan nak tengok ustaz ni kan. Dia jadi lagu tu. Jadi serupa dengan kolam ikan. Saya pun jadi nak kalih kat sebelah sini pun sakit kepala nak. Saya kali tengok orang perempuan. Kan? Nak pada muka tuan-tuan. Tengok muka tuan-tuan. Kan? Jadi serupa dengan kolam. Pasal apa tau? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, siapa yang ada kitab muka surat 14, kitab Jawi, saya tak tahu, kitab Rumi muka surat apa? Ada kitab Rumi kan? Tak ada kan? Okey, semua kitab Jawi. Tuan-tuan tengok muka surat 14. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik. Kita tengok pada baris yang ke berapa? Yang ke tengah tu. Kuliah kita pada 13 hari bulan 12. Betul ya? 13 hari bulan 12 betul ya? Baik. Dia kata apa? Dan hendaklah ia berkhidmat. Ni dia masih lagi menceritakan kepada isteri, kewajipan satu orang isteri, tanggungjawab satu orang isteri kepada suami. Dan hendaklah ia, yakni isteri, berkhidmat akan sekalian pekerjaan yang di rumah suaminya itu dengan sekira-kira kuasa atasnya. Maknanya yang kata orang perempuan di rumah dia, di rumah suami dia, dia nak kena jaga. Dia nak kena jaga di rumah suami dia itu. Tu tuan-tuan sekalian, kalaulah dia tidak bekerja, mungkin dia boleh jaga secara sempurna. Daripada pagi sampai ke petang, sampai ke malam, dia boleh jaga dengan kebersihan rumah tu, dengan baju apa semua, dengan apa dia boleh jaga. Tapi bagi isteri-isteri yang bekerja ni, kadang-kadang ada isteri yang bekerja yang nak bantu suami. Ini jadi kadang-kadang jadi masalah. Bini duduk penat dengan tempat kerja dia, lepas tu balik rumah pula, dia pun tak ada nak buka kelumbung, tak ada nak apa lagi, masuk-masuklah rumah, kira buat kerja siap dah. Letak beg dia tu, kira masuk ke dapur, tengok buka peti air apa yang ada dalam dapur, sekali bawa keluar main. Tu nak masak tengah malam sekali nak makan pula. Yang lelaki duduk di rumah ni, kira serba nganga, serba dengan boya, duduk tunggu ni. Balik main dah, nak masak apa malam, dia tanya yang tu ya. Kan? Dia tak tahu yang bini dia di rumah dengan sakit di tempat kerja dengan sakit kepala, dengan jam duduk dalam kereta apa semua. Dia kadang-kadang benda macam ni tuan-tuan. Itulah risiko dalam perkahwinan. Kan? Agama habang siap dah. Nak menikah ni dia ada risiko dia. Kan? Ketika mana kita dah bagi keizinan kepada satu orang isteri untuk nak bekerja, maknanya kita telah membuka ruang kesabaran dan ketenangan dalam diri kita. Kalau dia balik lambat ke, dia balik-balik, minta maaf bang, saya tak boleh masak hari ni pasal apa, saya kepala serabut, tadi duk kena marah dengan bos, sekejap saya nak buat nasi goreng, sekejap dia pergi jadi mi goreng, kacau pula. Contoh dia macam tu. Jadi kita nak kena faham lah. Bagi orang lelaki, dulu hang dah bagi keizinan, lepas tu hang dah terima dah apa adanya dia tu. Tiba-tiba bila main satu hari, dia buat perangai ke ataupun dia tak larat ke apa, mula nak marah. Jadi itu tuan-tuan sekalian, agama dia ajak awal lagi. Agama dia sudah mencegah kita daripada kita merawat benda-benda yang macam ni. Mula-mula sekali cari persefahaman bagi cantik. Kalaulah dengar kata bini nak balik main, tahu kata bini balik kerja, habis kerja pukul 5, maknanya suami tu dah standby dah di rumah. Telefon dah, ni nak masak apa malam ni? Ada apa abang, nak air apa semua? Ada lah, ketam lah apa semua, tak apa abang bawa keluar, lagi balik saya masak. Tak kedua serabut. Kita duduk di rumah pun kira boleh tolong dia. Boleh faham tuan sekalian? Ni kira duk halo dia nak makan apa ni, semua dalam ti aku tunggu hang. Jangan macam tu. Itu tak mau, agama dia tak mau macam tu. Walaupun suami ni merupakan orang yang mempunyai kuasa veto dalam keluarga, tetapi suami mestilah ada toleransi. Itulah suami yang baik. Kan? Ambil tang mana? Nabi SAW dia ambil tang tu. Nabi tuan-tuan dalam perihal rumah tangga pun, Nabi kalau tengok Aisyah tak larat, Nabi kalau tengok isteri dah lain tak larat, Nabi bantu dia bang. Tak ada mereka larat pun Nabi bantu. Kita yang kata sayang kat Nabi, nak ikut sunnah Nabi lah apa semua ni, kita buat tak buat macam mana Nabi buat. Kira pantang semayang, kira habis-habis semayang, kira berselawat riuh rendah dah. Yang berselawat tu cantik dah. Tapi hak sunnah Nabi itu kita tak ikut. Lepas tu duk tepuk dada pula sayang ke Nabi. Tuan-tuan, sayang ke Nabi bukan satu juzuk, tetapi keseluruhan kehidupan Nabi kita nak kena amalkan dalam kehidupan kita. Yang tu baru betul tanda kita sayang kepada Nabi SAW. Dan dia kata sesungguhnya dia kata, telah diriwayatkan daripada Asma, anak kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhumah. Dia demi cerita.
Dia main cerita tentang Asma, kehidupan Asma. Asma ni siapa? Dia ni anak Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar dalam riwayat ada 4 orang anak. 4 orang anak. Sayyidina Abu Bakar ni sahabat Nabi SAW. Nombor 1, anak dia bernama Abdullah bin Abi Bakar. Nombor 1. Nombor 2, anak dia bernama Abdul Rahman bin Abi Bakar. Abdul Rahman ni lah tuan-tuan sekalian yang menyaksikan ketika mana Nabi SAW wafat kepada Aisyah. Wafat di atas Aisyah. Abdul Rahman ni lah. Kan? Dia pegang sugi tu, dia duduk sugi. Nabi tengok sugi tu, Aisyah tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kamu nak ke sugi?" Nabi pun angguk kata nak. Aisyah pun ambil sugi. Aisyah tokak sugi tu. Dia bagi kepada Nabi. Lepas tu Nabi pun sugi gigi dia. Maka di saat itulah tuan-tuan, saat-saat kewafatan baginda Nabi SAW. Waktu tu Abdul Rahman, adik kepada Aisyah, dia ada waktu tu. Kemudian yang pertama Abdullah, yang kedua Abdul Rahman, yang ketiga siapa dia? Iaitulah Aisyah radhiyallahu taala anha, anak ketiga kepada kedua kepada Abu Bakar. Dan yang bongsu sekali nama apa dia? Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abu Bakar, dia ni menikah dengan Zubair ibnu Awam. Aisyah menikah dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Jadi Asma ni dia ni adik ipar kepada Nabi SAW. Dia nak cerita tentang dia lah ni. Asma kata apa? Telah diriwayatkan daripada Asma, iaitulah anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, bahawa sesungguhnya ia berkata, Asma kata, dia kata telah mengkahwinkan akan daku oleh Zubair ibnu Awam, padahal tiada baginya di dalam bumi ini daripada harta. Asma kata apa? Dia kata Zubair ibnu Awam sudah meminang aku. Sedangkan dia ni ada satu orang suami yang dia memang tak banyak harta ada dekat dia. Dia ni bukan jenis orang kaya. Dia ni bukan jenis orang yang ada harta. Dan tiada memiliki ia akan sahaya. Bukan takat harta ni, hamba tukang gaji pun tak ada yang kata Zubair ibnu Awam ni. Dan tiada memilikinya sesuatu yang lain daripada satu kudanya dan satu untanya yang menjiruskan kebunnya. Cuma ada dekat dia ada 2 ekor je yang kata-kata dia. Nombor 1 ada kuda seekor, nombor 2 ada unta seekor yang ada pada Zubair ibnu Awam. Dan kuda dan unta tu pun dia buat ambil upah untuk nak jirus tanaman-tanaman. Siapa-siapa nak minta air, satgi hang buat mai kuda hang ni mai siram tanaman aku ni, dia nanti akan buat mai. Hang buat mai unta hang mai siram tanaman aku, dia nanti akan buat mai. Dia ambil upah macam tu tuan-tuan sekalian. Maknanya dia bukan di kalangan orang yang berada. Betul Asma kata apa? Maka adalah aku memberi makan akan dia. Nampak? Asma kata bila aku tengok kata dia ni tak ada harta, maka aku tolong dia. Aku masak untuk dia, aku beli barang dapur untuk dia. Maknanya Asma ni dia lebih bawa keluar apa yang ada dekat dia ni, dia beli untuk kehidupan keluarga mereka tu. Dan aku mencukupkan belanja, aku mencukupkan akan dia belanjanya. Sebelum daripada Zubair ibnu Awam dia nak keluar pergi kerja, nak bawa unta, nak pergi siram pokok apa semua, nak pergi kerja, Asma nanti dia akan tanya suami dia, abang nak keluar duit ada ke? Dia kata apa paket? Tak apa nak ada. Tak ada lah tu, bukan tak apa nak ada, tak ada. Tak apa abang ambil dah duit. Contoh dia macam tu. Makna dia Asma dia menolong, yang dikatakan menolong suami dia Zubair ibnu Awam. Dan memelihara akan dia. Aku jaga semua kat dia ni. Makan dia aku jaga, pakaian dia aku jaga. Kalaulah waktu tu ada setrika ke apa, semua baju aku setrika siap dah. Kira abang nak keluar esok nak pakai baju colour apa? Dia kata teringin baju colour pink. Ambil siap, malam tu setrika siap dah. Pagi esok kira seluk pakai pergi kerja ya. Nampak tak sekalian? Yang kata Asma tu. Dan aku menambahkan biji-biji kurma makanan bagi untanya. Bukan takat dia, dengan unta-unta dia pun aku cari makan bagi. Kan? Kalau bahasa kita lah ni tuan-tuan sekalian, unta dengan kuda tu maknanya kita kereta dengan motor lah. Asma ni kira dia tolong buat. Kalau kereta tu rosak, dia bawa pergi hantar repair, dia pergi bengkel. Lepas tu kereta tu nak buh minyak, dia pergi isi minyak. Asma tolong buat tuan-tuan sekalian. Ada tak ada perempuan macam tu lah ni? Ada lah, lelaki duk goyang ya. Tidak sekalian. Ada lah, kan? Kereta rotek mampu pun dia tolong pergi renew. Kereta tayar pecah pun sekali dia bawa pergi bengkel. Kira bini kita duk buat. Kita duk di rumah, kira duk angkat kaki tu. Ni kereta rosak ni. Tak apa sekali saya bawa pergi. Bini tolong bawa pergi semua.
Ni. Dan dia kata apa lagi? Aku memberi makan akan dia, aku masak, aku buat minum bagi dekat dia, dan aku menjahit timba kulit. Bukan takat aku buat tu, aku buat benda lain pula. Aku buat side income dalam kehidupan aku. Dah buat kerja rumah tu dah selesai dah, aku dah kerja buat semua, aku buat ambil upah jahit pula. Kan? Dan dia kata aku menggiling akan tepung gandum dan syair, dan aku perbuat akan dia roti, dan aku memindahkan biji kurma, padahal aku junjung di atas kepala aku daripada perjalanan 2 sulul farsakh jauhnya. Semua kerja aku buat. Kan? Kerja aku buat, kerja luar pun aku buat. Aku ambil upah aku angkat, aku buat roti lah, aku buat apa segalanya untuk nak menambahkan lagi pendapatan dalam kehidupan aku. Allahu akbar. Tuan-tuan, payah nak dapat bini macam ni. Kan? Payah nak dapat bini. Hak laki macam ni belunggu. Kan? Jenis duk renyih saja di rumah, lepas tu mai duduk mengaji kuat. Mengaji ni kira hebat lah. Kan? Malam ni nak pergi kuliah ustaz tu, dia kira pi je tu sekalian. Balik-balik rumah, siapa tu ya perangai. Kan? Hingga menyuruh akan daku oleh bapa aku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan satu khadam perempuan untuk berkhidmat akan daku. Rupanya tuan-tuan, yang kata Asma' duk tolong suami dia, Asma' duk buat kerja lebih daripada kerja rumah dia apa semua ni, dilihat oleh pak dia Abu Bakar. Pak dia Abu Bakar tengok-tengok, Allah kesian sangat tengok Asma' ni buat kerja tak berhenti daripada pagi sampai ke malam. Lepas tu satgi nak layan anak, satgi nak layan suami apa semua ni. Jadi Abu Bakar sudah pergi cari satu khadam pembantu rumah, dia hadiah kepada Asma' binti Abu Bakar. Ambil lah ni, biarlah dia tolong buat kerja menghilangkan beban hang. Maka memadailah akan daku dan memeliharakan ia akan daku, maka seolah-olahnya memerdekakan ia akan daku daripada berkhidmat itu. Kan Asma' kata apa? Waktu ada tukang gaji duduk di rumah, duduk bantu, boleh cuci pinggan, boleh cuci baju apa semua ni, aku berasa hilang separuh daripada beban kerja aku buat ni. Boleh faham tak sekalian? Tuan-tuan pun kalau nak goyang kaki boleh, tapi pergi cari seorang lagi duduk ada di rumah, bukan cari bini baru. Maknanya pergi carilah mana-mana tukang gaji ke apakah, duduk di rumah. Pasal duduk tengok bini duduk buat kerja teruk, kita bagi seorang tukang gaji bagi kat dia. Nah, ambil dia tolong hang. Masak-masak hang bagi dekat dia, basuh pinggan apa semua hang bagi dekat dia, basuh baju hang bagi dekat dia. Hang ni kira layan aku seorang ya, baru cantik. Boleh faham? Kita nak buat macam tu, kita pun masalah ya. Maka adalah sebaik-baik perempuan itu. Nampak tak? Dia kata apa dalam ni? Dia kata maka adalah sebaik-baik perempuan itu adalah cita-citanya itu untuk membaikkan diri dia. Orang perempuan hak jenis macam ni. Yang pertama dia nak kehidupan yang kalau boleh sempurna. Pasal itulah dia kerja, tuan-tuan sekalian. Pagi petang dia kerja, menjahit lah, lepas tu apa lagi? Jual lah, buat online lah, buat apa segalanya tu kan. Dia buat tu untuk apa tu? Untuk dia nak kehidupan yang baik kepada diri dia dan kehidupan yang baik kepada keluarga dia. Di samping dia boleh tolong suami dia. Dia nak macam tu. Dalam kitab ni dia apa? Itulah sebaik-baik wanita. Itulah sebaik-baik isteri yang kita dapat, yang kita ada. Kalau dapat, jaga bagi elok. Dan memeliharakan badannya. Nampak? Dia pun jaga, tuan-tuan sekalian. Di samping duk sibuk tu dan lari dan lagi duk pergi jogging, duk pergi hiking, duk pergi apa tu, nak bagi cantik badan tu. Lagi suami pergi cari yang lain pula. Kan, nampak tak? Dia tak mau nak kembung tanah, tak mau kembung tanah ni. Dia nak baikkan badan dia untuk suami dia. Dan mengerjakan pekerjaan yang di dalam rumahnya. Dalam rumah tu dia buat, dia perbaik rumah, dia design terai tu bagi cantik, dia bubuh bunga ni, dia bubuh bunga ni semata-mata apa? Nak bagi cantik rumah tu, nak bagi suami tak pergi ke mana, nak bagi dia pun rasa bahagia, nak bagi anak-anak ni rasa seronok duduk dalam rumah. Tuan-tuan buat ke design dalam rumah dah agak-agak? Tobat dah kalau tengok muka jenis lagu ni. Balik rumah ni kira buka baju ni pakai lempak atas kipas angin gitu ya. Dah apa buka no pita atas atas kerusi tu, esoklah aku nak pakai balik ni. Kan? Nak design terai, nak buat warna ni, nak buat pakai dah kan. Hak cakap ni pun dah kan, bukan kita tuan-tuan hak dengar, hak cakap ni pun dah tak buat lagu tu kan. Kan? Allahu akbar. Tuan-tuan hak ada di rumah tu jaga bagi elok. Pasal saya tahu tuan-tuan tak main malam ni betul tak? Kalau main malam ni kena duk lah kereta, tu dia duk apa, dia duk asah, robangan duk asah tenggiling cabai, dia kata, baru tahu dia tahu ustaz tu sokong kami, mampu. Baik, kemudian dia kata apa di sini? Dia kata serta semayang fardu yang 5 waktu. Allah tuan-tuan, bukan takat sibuk dengan kerja, semayang ni tak tinggal, lepas tu duk boleh peringat kita pula, lepas tu duk bangkit tengah malam buat tahajud pula. Ya Allah, mana nak cari satu wanita salihah yang macam ni?
Kan? Kita kadang-kadang Allah Ta'ala bagi, pandai dah bini kita dengan masak ni sikit punya TikTok bagus dah, dengan jaga rumah ni bagus dah yang kata bini, tapi metang semayang dia kurang sikit. Dia kurang tu. Tapi nak dapat hak jenis macam ni ada, bukan tak ada tuan-tuan sekalian. Tapi kalau dapat macam ni, Allah lega banyak kita. Kan? Kita bila ada lagu ni pula tidak menghargai pula. Kita duk berasa sopangan kita raja kapur pula. Dengan dia kita cakap lebih kurang. Dia adalah penat dengan kerja dia, penat dengan duk jaga kita, penat dengan duk jaga urusan rumah, penat dengan duk cari makan, duk tolong kita, lepas tu penat dengan nak design rumah dan sebagainya. Kita pula duk cakap lebih kurang dengan dia. Kita tak jaga hati dan perasaan dia. Kita tak jaga langsung yang kata sensitivity yang ada pada diri dia. Kita tak jaga. Kita nak tambah lagi serabut yang duk ada dekat dia ni. Kita nak dia jaga kita, tapi kita tak jaga dia. Itu tuan-tuan sekalian. Bila orang ni terlampau duk manja sangat main kat kita, kita mula naik lemah. Boleh faham nah? Dan dia kata apa? Dan puasa bulan Ramadan, bulan puasa ni dia jaga elok, dia amalkan macam-macam apa amalan-amalan dalam bulan puasa ni. Allah yang kata isteri yang macam ni. Dan memeliharakan ia akan farajnya dan mengikut bagi suruh dan tegah suaminya. Suami nak lagu mana semua dia buat. Dia kata, abang, kalau ada salah saya apa semua abang. Dia kata, salah abang, dia kata, tak ada salah abang, tapi tarik muka. Kata kita ni, abang tarik muka apa saya apa, tak suka kat saya kah? Hang fikir sendiri ya? Tu yang kata kita tu, orang kampung Binjai ni. Hang fikir sendiri. Tuan-tuan, sakit kepala yang kata orang perempuan ni. Dia kata, aku buat apa daripada pagi tadi aku gerak dia mangkit sembahyang subuh, aku gerak dia mangkit sembahyang tahajud, lepas tu aku masak dekat dia, aku keluar pergi kerja, lepas tu aku telefon dia pula waktu makan, aku tanya abang makan ke tak lagi ni. Dia pejabat, boleh tanya kita ni, kita makan ke tak lagi. Kita waktu tu tuan-tuan sekalian makan apa duk lena. Allahu Rabbi. Dan nescaya masuklah perempuan itu ke dalam syurga Tuhannya. Selesai. Hak jenis macam ni kalau Tuhan ambil nyawa dia waktu ni dia dah buat dah segala tanggungjawab dia dah buat dah segala apa yang sepatutnya dia buat untuk keluarga dia. Kalau dia meninggal waktu ni, syurga Allah Ta'ala melambai-lambai, hang masuk cepat. Ya Allah, nampak atas sekalian, kita hak suami ni pun belum tentu. Sekurang-kurangnya dia telah diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu tanbih. Satu tanbih ini makna dia satu peringatan. Pada menyatakan kebinasaan ke atas laki-laki yang mempunyai isterinya sebab berkahwin. Yang ni dia main nak gasak orang lelaki pula. Kan sebelum daripada ni kita duk dengar dia duk gasak orang perempuan kan. Orang perempuan tak kena, hak nu tak kena, hak ni tak kena. Ni dia nak main cerita pula, dia nak gasak orang lelaki pula. Hampa nak menikah sangat kan. Hampa main dengar betul-betul. Bila kita nak cerita? Bulan depan insya-Allah. Malam ni tak boleh lagi pasal tuan-tuan dah kena gasak tadi ni. Kan jadi tak boleh kena gasak teruk-teruk kan. Baik, muslimin dan muslimat antara mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berhenti dekat tu. Dia kata apa? Ini satu tanbih, ini satu peringatan. Ini satu satu benda yang amat penting yang akan kita baca mengenai risiko ataupun kebinasaan bagi satu orang suami ketika mana dia tidak menjalankan tugas dia dengan sebenarnya dan juga sewajarnya. Tuan-tuan, kita tanda dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.